Salam sejahtera dan salam syok sayang bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita malam mengenai istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 yang telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah di dataran Parlimen pada Isnin. Keberangkatan tiba baginda bersama Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah pada jam 10 pagi disambut Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul dan Yang di-Pertuan Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yattin. Turut menyambut keberangkatan tiba baginda berdua ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datin Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah kemudian diiringi ke Penterana Diraja dan menerima sembah hormat Diraja sebelum baginda memeriksa pasukan kawalan kehormat utama daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Selesai istiadat berkenaan, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah diiringi ke bilik rehat Diraja di bangunan Parlimen sebelum ke sidang Dewan Rakyat untuk menyampaikan titah Diraja. Persidangan kali ini akan berlangsung selama 29 hari sehingga 30 Mac nanti, diikuti Dewan Negara yang akan berlangsung pada 21 Mac hingga 6 April. Dalam masa sama, persidangan juga akan tertumpu kepada perbahasan titah diraja serta pembentangan semula rang Undang-Undang Pembekalan 2023 oleh Datuk Seri Anwar merangkap Menteri Kewangan yang dijadual berlangsung pada 24 Februari. Sementara itu, Al-Sultan Abdullah bertitah kestabilan landscape politik menerusi Ikatan Perpaduan Ahli-Ahli Parlimen perlu dijadikan sebagai manifestasi dalam bentuk era Malaysia baru yang gemilang. Titah baginda perpaduan adalah penyatuan dalam perbezaan agama dan bangsa di samping merupakan asas pembinaan kestabilan dan keharmonian yang menyumbang kepada kemajuan serta kejayaan. Sehubungan itu, baginda menyeru agar semua pihak mengetepikan agenda politik sempit dan bersatu hati atas nama perpaduan. Dan beta berdoa dan berharap kerajaan beta akan menjadi sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan berwibawa. Manakala barisan pembangkang pula akan memainkan peranan sebagai pembangkang yang membina dan sebagai pihak semak dan imbang kepada kerajaan beta. Dan beta berdoa, semoga negara Malaysia bersama rakyat yang beta sangat kasihi akan terus hidup dengan penuh kerukunan atas dasar perpaduan dan sentiasa berada dalam perlindungan Allah SWT. Al-Sultan Abdullah turut bertitah bahawa kerajaan telah mengambil tindakan segera dalam menyelesaikan isu-isu berhubung tuntutan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak mengenai pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Pemindahan kuasa kawal selia bekalan gas kepada Kerajaan Sabah mengiktirafkan Jabatan Kerja Raya Sabah dan Sarawak sebagai jabatan teknik, menambah baik tahap pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak adalah antara yang telah diputus dan dipersetujui oleh kerajaan beta. Dalam masa sama, baginda bertitah bahawa Kerajaan Persekutuan akan terus mempergiatkan usaha membangun dan memperkasa ekonomi termasuk Sabah dan Sarawak. Bagi memperkasa pentadbiran undang-undang, pembangunan kompleks mahkamah di Sabah dan Sarawak juga wajar diberi perhatian. Infrastruktur berkualiti dan perhubungan akses luar bandar akan ditingkatkan menerusi pembinaan jalan luar bandar, jambatan, utiliti, bekalan air bersih, bekalan elektrik dan kediaman yang lebih baik. Jurang pembangunan ekonomi semua kaum dan etnik termasuk orang asli akan terus ditangani bagi melahirkan masyarakat desa yang berdaya tahan dan berdaya saing. Tidak ketinggalan juga dasar perlindungan sosial akan disusun semula bagi memastikan jaminan keselamatan dan perlindungan sosial yang lebih komprehensif dan bersepadu kepada rakyat beta. Majlis Perlindungan Sosial Malaysia akan dimantapkan peranannya bagi memberi dimensi baru kepada lanskap perlindungan sosial di Malaysia berdasarkan piawaian antarabangsa.
Selain itu, Al-Sultan Abdullah menyambut baik matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi melalui usaha pemekasaan peranan sektor swasta serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Bagi menyokong usaha tersebut, penyediaan infrastruktur dan akses pada perkhidmatan digital perlu terus dipertingkatkan selaras dengan dasar keusahawanan nasional tahun 2030. Titahnya lagi, baginda akan menamatkan pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari 2024. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak menyasarkan untuk meningkatkan ekspor produk perabot kayu kepada RM6 bilion menjelang tahun 2030. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, sasaran tersebut adalah berasaskan 75% daripada jumlah RM8 bilion ekspor produk berasaskan kayu yang disasarkan. Jelasnya pada masa ini nilai ekspor Sarawak untuk produk berasaskan kayu mencecah RM3.1 bilion dan hanya RM44 juta atau sekitar 1.5% daripadanya merupakan produk perabot. But we have designed our policy towards 2030. This also designed. We have calibrated. We feel that by 2030, Sarawak should produce 75% of the total export of RM8 billion. 75% means RM6 billion. Now is 44 million. Can you reach up to 6 billion for the next 7 years? You have a dream. That is your dream. And we have to upgrade the technology as well as the creativity of our human capital. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perasmian Minggu Reka Bentuk Sarawak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Isnin. Tegasnya, Kerajaan Sarawak komited untuk mentransformasikan industri berasaskan kayu di sini. Sementara itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata, Kerajaan Sarawak turut akan mengambil langkah mendigitalkan taman perabot yang bakal dibangunkan di negeri ini. Jelasnya, pendigitalan itu akan membolehkan perusahaan kecil dan sederhana PKS di situ memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan lagi nilai produk yang dihasilkan. Because you can simulate your design. At the same time, you can simulate certain data that is needed in producing the design. Terdahulu ketika berucap, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menyambut baik penganjuran Minggu Reka Bentuk Sarawak 2023 untuk menyemai dan mempromosikan kepentingan reka bentuk untuk perniagaan dan pemekasaan kreativiti dalam masyarakat. Katanya tema program tersebut iaitu Design for Tomorrow menyemarakkan aspirasi kerja-kerja kreatif dan reka bentuk dalam menyumbang kepada pembangunan ekonomi Sarawak. Menurutnya, salah satu kekuatan Sarawak adalah kepelbagaian budaya dan kumpulan etnik di sini yang mana ia memberi manfaat kepada aspek reka bentuk kreatif. It is timely for Sarawak to embark and focus on the designs of creative products from Sarawak to penetrate international market. This event is indeed a strategic platform for designers and local producers to view and enhance Sarawak products through creative design. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah berharap agar program tersebut dapat memberi manfaat kepada seluruh sektor serta memberikan dorongan kepada golongan pereka muda di sini untuk terus berjaya dalam industri reka bentuk perabot. The future of furniture industry is very, very, very huge. We should capitalize on this. And living style has changed
Minggu Reka Bentok Sarawak 2023 yang diadakan selama 4 hari bermula 13 Februari itu dianjurkan oleh Pusat Reka Bentok Sarawak SARADEC dengan kerjasama Institusi Teknologi Bandung ITB. Pada program itu, Premier Sarawak serta tetamu jemputan yang lain turut menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman MOU antara SARADEC dengan Universiti Teknologi Sarawak UTS, Kolej Komuniti Miri, Persatuan Kayu Kayan Sarawak STA dan Persatuan Perabot Korea KOFA. Turut hadir Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerard Rentab Jabu, Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Bapak Radit Sigit Widatsono dan Div-Div Kehormat yang lain. Kepaparan di Sibu, penganjuran Bike Fest Sibu 2023 mampu memainkan peranan dalam memperkasalkan sektor pelancongan di Sibu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asek Joseph Cheng Jin Ek berkata ini kerana penganjuran aktiviti tersebut menarik kedatangan ramai pelancong yang merupakan peminat kepada aktiviti pemotoran. Justru beliau berharap Bike Fest Sibu 2023 dapat diperbesarkan lagi pada masa akan datang dengan pelibatan agensi kerajaan yang berkaitan. Really, my honor to be here. As I've been told that by the organizer, today we have more than 2,000 motorbikes here. I think there's about 20 to 30% of the motorbike in Sibu already here. So we'll be able to see, a lot of the motorbike show, and all the accessories to be here. I think this is one of the very welcome sport, that by our pemuda, especially. So I think it is important for us, right? How we be able to link together with the sport and also for the pelancongan together, so that we be able to organize the sport. That we can, at the same time, we can also attract, for the visitors from the nearby or even from nearby township can come to Sibu. Joseph Cheng berkata demikian kepada wartawan semasa merasmikan Bike Fest Sibu 2023 di Sibu pada Ahad. Beliau juga berharap program ini akan menjadi salah satu ikon aktiviti sukan di Sibu dan Sarawak seperti Sibu Tower Run, Sibu International Base Jump, Kuching Marathon dan pelbagai lagi. Seramai 2,000 pemilik motosikal di bawah 250cc melibatkan kira-kira 60 buah kelab motosikal dari seluruh Sarawak, Sabah, Brunei dan Kalimantan, Indonesia menyertai program berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menyebab Fakta, salam UKAS.